Assalamualaikum dan salam sejahtera. Minggu ini Agrotech akan memaparkan inovasi Pasturia, inang suri dan sos cili nenas. Semuanya hanya dalam Agrotech. Jabatan Perkhidmatan Veterina mempunyai tanggungjawab untuk memastikan susu segar yang sampai ke tangan pelanggan selamat untuk diminum. Justru, Pasturia telah diperkenalkan setara dengan kemampuan mesin pempasturan. Ladang ternakan kambing tenusu milik WMS Agrofarm terletak di Wakaf Baru, Kelantan. Seawal pagi, Wan Muhammad sudah bersiap sedia untuk memulakan tugas rutinnya di ladang ternakan kambing tenusu. Sebagai penternak, beliau bertanggungjawab untuk memastikan tahap kesihatan kesemua kambing tenusu yang dipelihara di ladang sentiasa berada dalam keadaan baik. Kebiasaannya, setiap pagi Wan akan membuat pemeriksaan terhadap kambing yang ada di kandang dan jika ada yang dijangkiti penyakit, rawatan segera akan diberikan. Mesin pemerah susu kambing adalah alat yang sangat diperlukan dalam menjalankan proses penternakan baik penternak berskala kecil ataupun besar. Ini kerana dengan bantuan alat ini, prestasi perahan susu akan menjadi lebih teratur, baik dari segi susu yang diperoleh atau dari segi kualiti susu. Saya menggunakan mesin pemerah, mesin yang baru saya dapatkan. Yang dulunya saya menggunakan secara manual, perahan tangan. Tapi bila bilangan kambing bertambah, jadi saya perlu menjimatkan masa, jadi saya beli satu mesin pemerah yang digunakan sekarang ni. Jadi dengan menggunakan mesin ini banyak kelebihan saya dapat dari segi kebersihan susu, masa kerja lagi lebih cepatlah. Sekarang ni saya dapat dalam 20 hingga 25 liter sehari. JPV sentiasa memberikan tunjuk ajar dan bantuan kepada para penternak dalam usaha meningkatkan hasil pengeluaran susu. Bagi pemeliharaan medium dan besar-besaran, kaedah pemerahan ialah dengan menggunakan mesin. Mesin akan menyedut susu keluar daripada tit dengan menggunakan vacuum. Peralatan pemerahan terdiri daripada vacuum pump, vacuum vessel pill, tit cup, milk hose dan pulsator yang akan memberi tekanan vacuum dan atmosferik kepada tit cup. Tekanan dalam ruang pulsation akan berlaku secara silih berganti yang dikenakan oleh pulsator di antara 0.5 bar semasa suction phase dan atmospheric pressure iaitu massage phase. Ini akan menjadikan susu disedut keluar semasa suction phase. Semasa massage phase, tit cup liner akan tertekan rapat. Ianya akan menyekat susu untuk disedut keluar dan dalam masa yang sama membenarkan susu keluar ke tit liston dari ada sistem. Proses ini berlaku secara silih berganti di dalam pemerahan menggunakan mesin 2 tit cup. Mesin 2 tit cup akan dipasang serentak ke dua-dua tit secara diagonal opposite. Susu akan disedut keluar ke dalam buket melalui milk hose. Apabila selesai pemerahan, susu di dalam buket akan dituang ke dalam cam. Selepas pemerahan, susu dikumpulkan di bengkel pemprosesan tenusu. Semua susu terlebih dahulu dipastur menggunakan Pasturia sebelum diproses kepada produk yang akan dikeluarkan. Jabatan Perkhidmatan Veterina mempunyai tanggungjawab dalam memastikan susu segar termasuk susu kambing yang sampai ke tangan pelanggan selamat untuk diminum.
Ianya perlu melalui proses pempasturan di mana susu mentah yang baru diperah akan melalui proses basmi kuman untuk tempoh serta kepanasan suhu mengikut piawaian tertentu tanpa menjejaskan kualiti pemakanan di dalam bahan tersebut. Pastoria adalah salah satu alat untuk mempastur susu dan dia menggunakan teknik double boiler di mana teknik yang digunakan oleh pastoria adalah kita memanaskan suhu tu pada suhu 63 darjah Celsius selama 30 minit dan susu disejukkan dengan serta-merta lah. Dan pastoria ni adalah salah satu inovasi jabatan iaitu melalui projek KIK Jabatan Kumpulan Suria dan telah memenangi anugerah Ketua Setiausaha Negara iaitu Jahan Peringkat Kebangsaan pada tahun 2013. Produk berasaskan susu kambing yang terbukti berkhasiat dan mendapat sambutan menggalakkan di pasaran mendorong syarikat WMS Agrofarm mencaburkan diri dalam industri berkenaan secara komersial. Produk yang dihasilkan ialah susu kambing berperisa dan dadih susu kambing berperisa. Produk ini dikeluarkan dalam 3 saiz botol iaitu saiz 250ml, 500ml dan 1 liter. Buat masa sekarang, beliau sedang dalam usaha bagi menambahkan lagi produk dengan cuba menghasilkan yogurt. Produk-produk yang kita hasilkan, susu kambing ada 4 perisa, susu kambing original, jagung, strawberry, coklat. Kita juga hasilkan dadih asli, strawberry, jagung, coklat. Selain itu, produk terbaru kita aiskrim berasaskan susu kambing. Lepas tu aiskrim susu lembu lah. Pada peringkat awal, beliau mengeluarkan produk tu diproses di dalam rumah dah. Tapi bagi menjamin produk yang dihasilkan berkualiti dan selamat, pihak jabatan menggalakkan beliau supaya membina bengkel yang bersesuaian bagi menghasilkan produk ini dan pihak jabatan boleh memantau dan memberi khidmat nasihat bagi memastikan produk yang dihasilkan bersih dan selamat. Pada tahun 2017, Wan telah menerima anugerah penternak jaya peringkat jajahan Tumpat. Dalam penternakan kambing susu, Wan telah melangkah lebih jauh dengan menghasilkan produk tambah nilai dari susu kambing segar. Sebuah bengkel telah siap dibina bagi memproses hasil susu kambing di mana ianya telah mendapat pengiktirafan mesti dari Kementerian Kesihatan Malaysia pada 11 Disember 2018 dan pengiktirafan halal dari JAKIM pada 1 Mac 2019. Pihak JPV juga sentiasa menjalankan pemantauan dan juga program persampelan dari semasa ke semasa. Antara program persampelan yang JPV lakukan adalah ujian mikrobiologi, iaitu bagi memastikan produk yang dihasilkan selamat dan berkualiti. Kebiasaannya, produk akhir akan diambil bagi tujuan persampelan dan dihantar ke makmal diagnosis di Kota Baru. Di situ, kandungan akan diuji terutamanya TPC, Qualiform, E. coli dan Salmonella. Ujian nutrisi juga turut dijalankan bagi membolehkan pengusaha melekatkan label kandungan nutrisi di botol. Antara ujian yang dilakukan seperti menguji kandungan protein, tenaga, karbohidrat serta lemak. Semoga suatu hari nanti Wan akan memperolehi pensijilan Good Veterinary Hygiene Practice atau GVHP yang menerapkan amalan kebersihan veterina asas yang baik bagi industri yang bermula daripada bahan mentah sehinggalah pengeluaran produk siap. Diharapkan pasturia ini mampu untuk membantu golongan penternak kambing susu kecil-kecilan bagi menghasilkan susu yang bersih serta selamat untuk diminum.
Minat Hazlin untuk berniaga kira-kira 15 tahun yang lalu kini telah membuahkan hasil apabila beliau berjaya menguruskan kilang coklat pada tahun 2009. Apa kata kita saksikan paparannya selepas ini? Terletak di Kedah Halal Park, kawasan perusahaan Sungai Petani, kilang Inang Suri Enterprise sudah beroperasi sejak Januari 2013 dengan menghasilkan coklat pelbagai perisa menggunakan jenama Hazlin. Minat Hazlin untuk berniaga kira-kira 15 tahun lalu membuahkan hasil sehingga berupaya menguruskan sebuah kilang selepas aktif dalam perniagaan berasaskan coklat pada tahun 2009. Impian wanita muda ini untuk menguruskan kilang pembuatan coklat pastinya tidak mampu menjadi realiti tanpa bantuan daripada kerajaan melalui pemberian geran berjumlah 1.5 juta ringgit. Umpama suatu keajaiban, anak kedua daripada 5 beradik ini tidak menyangka sama sekali dipilih sebagai pemenang kedua pertandingan Rural Business Challenge pada tahun 2012 lalu, sekaligus berkelayakan menerima geran berjumlah 1.5 juta ringgit. Pada pertandingan itu, syarikat miliknya dipilih berdasarkan 3 kriteria: membabitkan perusahaan yang dijalankan di luar bandar, membantu pekebun mengatasi lambakan buah tiap kali tiba musim buah, dan memberi peluang kepada orang kurang upaya OKU berkhidmat di kilangnya. Apabila kita nampak potensi pengeluaran makanan lebih daripada perniagaan yang lain, jadi kita memilih salah satu produk yang pada masa itu menjadi trend, iaitu pemprosesan coklat. Yang mana setelah ibu saya belajar cara membuat coklat, dan saya nampak potensi coklat ini menjadi demand di masa akan datang. Yang mana kita telah membuat R&D untuk beberapa produk dan menggunakan buah-buahan tempatan, terutamanya nenas yang kita gunakan, dan jenis-jenis nenas yang kita gunakan adalah nenas Morris. Bermula dari detik itu, Hazlin telah mentransformasikan keseluruhan operasi pembuatan produknya dengan menggunakan mesin berbanding kaedah manual sebelumnya. Beliau memperuntukkan kira-kira RM600,000 bagi membeli 15 mesin yang merangkumi semua kaedah pembuatan coklat, termasuklah mencuci acuan, membuat pes, pencairan, pemanasan dan pembungkusan. Di peringkat LPLM, kita akan bekerjasama dan berkolaborasi dengan syarikat Inang Suri melalui produk Hazlin. Kita akan melihat kepada produk yang sedia ada untuk ditambah baik kepada beberapa variasi produk-produk yang baik, yang boleh ditambah nilai dan berdaya saing di peringkat domestik dan juga kepada peringkat internasional akan datang. Menawarkan 2 jenis produk membabitkan bar coklat yang dijual pada harga RM2.50 dan mini coklat RM50. Ia didatangkan dalam 12 perisa membabitkan rasa buah tropika seperti nanas, cempedak, durian dan mangga, selain strawberry, blueberry, orange, cappuccino, kacang serta badam. Hazlin yang memiliki ijazah sarjana muda kepujian komunikasi massa, pengajian media dan pengiklanan dari Universiti Teknologi Mara UiTM, memperoleh geran berbentuk pembelian dan ubah suai mesin juga pemasaran bernilai RM1.5 juta. Kita pernah mengambil dan melatih OKU bekerja di sektor penghilangan kita, yang mana kita nak memberi peluang pekerjaan yang pertama dan juga kemahiran serta pengalaman OKU itu sendiri bekerja di industri. Dan juga kita telah melahirkan beberapa OKU yang telah menghasilkan produk-produk berasaskan coklat mereka sendiri yang boleh dijual mengikut kemahiran mereka. Mulai saat itu, bermulalah perusahaan coklat buatan tangan Inang Suri di bengkel daya Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sungai Petani. Daripada 2 orang pelatih OKU telah meningkat
kepada 10 orang. Produk coklat ini dihasilkan sepenuhnya oleh golongan OKU di bengkel selian JKM suatu ketika dahulu. Menerusi peluang perniagaan sebegini, Hazlin bukan sahaja memasarkan produk tetapi dapat membantu mengubah nasib OKU. Kita juga diberi peluang oleh Kementerian Pelajaran Negeri yang kita mengikuti program Prima, yang mana program Prima ini adalah kita melatih pelajar-pelajar yang terdiri daripada slow learner di sekolah harian. Program Perantisan Industri Menengah Atas telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM yang terdiri daripada para pelajar tingkatan 4 yang telah disaring oleh peringkat sekolah. Rata-rata pemilihan dikenal pasti, antaranya para pelajar didapati kurang berminat dalam bidang akademik dan masalah ketidakhadiran. Bagi menarik minat pelajar ke sekolah, maka KPM telah memperkenalkan program ini di mana para pelajar yang terpilih akan hadir ke sekolah 2 hari manakala 3 hari mengikut program yang dipilih. Program ini memang kalau ikut Kementerian Pendidikan Malaysia merupakan program pertama di Malaysia. Pada tahun 2018 kita dah mulakan hampir 300 buah sekolah di seluruh Malaysia. Di negeri Kedah ni kita ada lebih kurang 9 buah sekolah yang melaksanakan ataupun yang buat program PIMA ni, dan salah satunya ada sekolah menengah Taman Ria ni, dan dia merupakan anggota program pertama kali yang dilaksanakan di negeri Kedah ni. Pemantauan pada hari Selasa, setiap hari Selasa, tapi kami 2 minggu sekali datang sebab banyak industri lain perlu dilawati. Jadi dalam masa sebulan 2 kali kami akan datang memantau. Hazlin mempunyai 14 pekerja di bahagian pengeluaran dan operasi yang mampu menghasilkan sehingga 3 tan coklat sebulan bergantung kepada permintaan. Sehingga kini, produk keluaran Hazlin sudah menembusi pasaran seluruh Malaysia dengan membekalkan produk coklat kepada 500 peruncit, selain mempunyai 2 pejabat pemasaran di Banting Selangor dan Kuantan Pahang. Syarikat Inang Suri di bawah produknya iaitu Hazlin. So setakat ini di peringkat LPNM memberi bantuan berkaitan dengan promosi lah, dan juga pameran yang telah disertai. Pada tahun 2019, bulan 4 baru-baru ini, syarikat ini telah membuat promosi di Jepun, Tokyo, Jepun. Di sana terdapat satu pameran yang dipanggil PABEX. Berdasarkan kepada pemantauan dan pemerhatian, syarikat Inasari ini boleh diketengahkan untuk pergi lebih jauh lagi dan berdaya saing di dalam industri produk makanan, terutamanya sektor nanas secara komersial sama ada di peringkat domestik dan luar negara. Impian wanita muda ini untuk menguruskan kilang pembuatan coklat pastinya tidak menjadi realiti tanpa bantuan daripada kerajaan menerusi pemberian grant sebanyak 1.5 juta ringgit. Terletak di Kedah Halal Park, kilang Nenas Merbuk yang telah beroperasi sejak tahun 2012 telah mengeluarkan pelbagai produk berasaskan nenas. Kita ikuti paparannya selepas ini. Projek pembangunan usahawan dan perkhidmatan Kedah adalah untuk mencetus, membantu dan menggalakkan pembangunan industri kecil dan sederhana IKS melalui Taman IKS yang bersepadu di wilayah Kedah. Di bawah komponen pembangunan usahawan, 2 aktiviti telah dijalankan dengan peruntukan diterima sebanyak RM400,000, iaitu bantuan mesin dan bantuan papan tanda. Bantuan mesin diberi kepada usahawan-usahawan yang terlibat dalam program Mentor Menti yang merupakan program yang memberi fokus kepada pembangunan usahawan kepada golongan sasar. Produk yang berasaskan nenas di sini, kita ada sos 3 rasa, kita ada sos pencicah, sos nenas pedas
Okey, ini semua produk berasaskan nanas. Dengan teknologi yang dipanggil pemprosesan minimum, maka buah nanas yang telah diproses masih boleh kekal segar untuk tempoh 2 minggu. Proses minimum bermakna nanas perlu dikupas dan dipotong. Buah nanas yang digunakan bagi pemprosesan minimum ini perlu dipilih mengikut kematangan yang ditetapkan bagi kombinasi rasa selain ketahanan semasa menyimpan. Nanas MD2 adalah antara varieti nanas yang paling sesuai dibuat proses minimum kerana ia memberikan rasa manis, tidak pedas dan lebih baik aromanya. Penyediaan nanas melalui kaedah ini melibatkan beberapa langkah. Ia bagi memastikan produk akhir berkualiti serta mempunyai tahap ketahanan dan selamat dimakan. Kaedah dalam pengendalian yang tidak cermat dan tidak bersih semasa proses penyediaan seperti membuang kulit dan memotong boleh menyebabkan pencemaran bakteria berbahaya. Pak Abu ni kalau kita kira boleh dikira sebagai seorang yang berjiwa besarlah dalam bidang perniagaan ni. Ini kerana beliau juga mempunyai ladang nanas dan beliau telah mengambil keputusan untuk membuka kilang pemprosesan produk hiliran. Jadi di sini kita nampak memang kos bahan mentah itu dapat dikurangkan dan juga dapat menjaga kualiti hasil produk yang lebih baiklah. Sos cili nanas boleh disediakan dengan memasak puri buah nanas, garam, gula dan bahan pemekat bersama-sama air sehingga mendidih. Untuk menjamin sos yang bermutu, pemilihan bahan perlu dititik beratkan. Buah nanas perlulah segar dan cukup kematangannya. Cili yang masak merah dapat menghasilkan warna sos yang menarik. Sos hendaklah dimasak untuk membasmi mikroorganisma yang terdapat di dalam bahan mentah. Masa dan suhu memasak hendaklah dipatuhi untuk mendapatkan warna, kepekatan, mutu yang seragam dan kestabilan sos. Pemprosesan haba yang lama akan menyebabkan sos lebih gelap warnanya. Semasa proses mencampur, bahan perlu digaulkan terlebih dahulu dengan sebahagian daripada gula yang diperlukan. Bahan yang bersebut halus ini tidak mudah larut bersendirian dalam campuran buah. Dengan menggaulkan bahan dengan gula dan dimasukkan ke dalam campuran buah, larutan dikacau dengan mudah tanpa berketul. Asid sitrik digunakan untuk menurunkan pH sos sehingga menjadi kurang dari 4.5. Ini adalah penting kerana bahan awet yang digunakan iaitu natrium benzoat mempunyai kesan yang maksimum pada kadar pH 4.5 dan ke bawah sahaja. Di sini penggunaan mesinnya ada dua jenis lah. Satu mesin fully auto, nombor duanya semi auto. Untuk kita barang-barang yang keluaran dalam botol, semua kita guna fully auto. Dan untuk yang refill, kita buat dalam plastik, kita semi auto. Bahagian pemasaran dan industri asas tani mempunyai visi sebagai penggerak utama menerajui pasaran industri nanas negara. Ini selaras dengan misi LPNM bagi memantapkan rangkaian pasaran industri nanas negara dan meningkatkan pembangunan usahawan melalui peningkatan kualiti produk dan produktiviti usahawan. Dalam memastikan pemasaran dan pembangunan usahawan bergerak secara seiring, pihak LPNM telah merancang dan melaksanakan aktiviti berasaskan peraturan-peraturan perindustrian nanas. Kita mempunyai cabaran dari segi bilangan usahawan yang menceburi diri dalam bidang pemprosesan produk ini. Jadi dengan wujudnya kilang Pak Abu ni dapatlah membuka mata dan menjadi perintis kepada usahawan-usahawan baru untuk menarik minat mereka menceburi dan memulakan bidang yang berasaskan produk nanas inilah.
Mencetak tarikh luput pada produk adalah salah satu perkara penting yang perlu dipatuhi oleh pemilik produk, terutamanya produk makanan, bagi memastikan keselamatan pengguna. Agensi kerajaan yang berkaitan keselamatan makanan dan undang-undang yang berkaitan mempunyai huraian dan keperluan penandaan tarikh pada produk makanan demi keselamatan pengguna. Tarikh luput adalah tempoh masa sesuatu produk makanan berada dalam keadaan yang boleh diterima pengguna dan biasanya berkaitan dengan aspek keselamatan dan kualiti produk makanan. Pasaran sekarang ni kita telah meluaskan pasaran untuk 3 negeri, Kedah, Perlis dan Penang. Dan kita meliputi untuk rangkaian supermarket, local supermarket dan juga wholesaler dan retailer di kawasan utara sekarang ni. Kita akan meluaskan pasaran kita untuk setiap negeri, di mana kita akan appoint setiap negeri stokis untuk supply ke diorang punya state punya local supermarket, dan juga saya akan meluaskan pasaran ke Sabah dan Sarawak. Dalam masa yang sama juga kita akan memperbaiki kita punya kualiti dan pertambahan equipment kita untuk kita keluarkan output yang lebih banyak supaya selepas ni senang memudahkan kami menjalankan untuk kontrak OEM yang mana meliputi pasaran termasuk luar negara. Penggunaan teknologi dalam penghasilan produk didapati mampu meningkatkan produktiviti selain memastikan kebersihan dan kualiti terjamin. Pak Abu memasang impian agar produk keluarannya dapat menembusi pasaran di hypermarket satu hari kelak sekiranya kilang pengeluaran beliau telah bersedia untuk memenuhi permintaan. Kepesatan teknologi perlu dimanfaatkan agar usahawan tidak ketinggalan untuk memasarkan produk perniagaan mereka ke peringkat antarabangsa. Sekian sahaja paparan Agrotech pada minggu ini. Diharapkan segala informasi yang telah kami sediakan menjadi inspirasi kepada anda. Sebarang pertanyaan dan juga komen bolehlah terus diajukan ke platform media sosial kami yang tertera di kaca televisyen anda. Semoga kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang.